Salam guys, Muaz Malik di sini. So di tangan aku sekarang ni ada dua utas jam tangan. So satu adalah smartwatch dan satu adalah smart fitness tracker. Dan kedua-dua jam tangan ni dia datang daripada manufacturer brand yang sama, iaitu TicWatch. So yang ini adalah TicWatch Pro 3 Ultra GPS dan ini pula adalah TicWatch GTH. Untuk TicWatch Pro 3 Ultra GPS ni, aku sendiri memang agak pelik lah kan dengan kewujudan dia. Sebab smartwatch ni dia tak ada banyak sangat perbezaan kalau nak dibandingkan dengan TicWatch Pro 3 GPS yang aku pernah review sebelum ni. Kalau korang tak pernah tengok video review tu, aku akan letak link dekat atas ni. Aku memang sarankan untuk korang tengok video tu terlebih dahulu sebelum korang tengok video ni. So kalau nak cerita dari segi spek, untuk chipset dia lebih kurang sama macam TicWatch Pro 3 GPS dulu. So untuk chipset dia menggunakan chipset yang sama, iaitu Snapdragon Wear 4100, dan kemudian kapasiti RAM dia pun 1GB, internal storage 8GB, dan kemudian dia punya size screen dia pun sama. Dia gunakan size screen besar 1.4 inci AMOLED dan skrin kedua jenis FSTN. Dan kedua-dua jam tangan ni juga ada IP68, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC, GPS, and even dia punya charging mechanism dia pun memang sebiji sama. Cuma pembaruan yang TicWatch buat untuk TicWatch Pro 3 Ultra GPS ni, kalau cerita dari segi spek tu, skrin dia sekarang dilindungi dengan Gorilla Glass. Kalau dulu dia pakai glass biasa je, and then kemudian kapasiti bateri dia kecil sikit, iaitu 577 mAh. Dan last sekali, jam tangan ni sekarang dia ada certification untuk military standard. So ini bermakna jam tangan ni dia lebih resistant kalau kena air ke, habuk ke, debu ke, hujan ke, panas terik ke, panas, sejuk, memang takkan ada masalah lah. So bermakna jam tangan ni dia lebih tough sikit kalau nak dibandingkan dengan model yang terdahulu. Kalau nak cerita dari segi dia punya paras rupa luaran pula, dekat sini pun sebenarnya dia tak ada banyak perubahan kalau nak dibandingkan dengan TicWatch Pro 3 GPS dulu. Kalau ada perubahan pun, bagi aku perubahan dia tu memang sangat minor. Ring dia sekarang ni ada macam tekstur garisan ni, garisan halus ni, and then kemudian band dia ni, kalau dulu dia macam ada stitching dekat tepi kan, macam nampak ala-ala leather kan, tapi kali ni TicWatch dia dah ubah dengan lining garisan-garisan halus sama macam yang ada pada ring jam ni tadi. And tu je lah kan perubahan yang ada. Lain-lain semua sama. Dia punya size sama, kedudukan button dia pun sama, kedudukan speaker dia pun sama, kedudukan sensor kat belakang ni sama, kedudukan pogo pin ni pun sama. Boleh kata semua benda lah memang sebiji sama. Kalau nak cari perbezaan yang paling ketara, yang bagi aku memang very big deal lah, yang membeza, memang betul-betul membezakan dengan model yang terdahulu, bagi aku ada dua je. Satu, skrin FSTN dia ni sekarang dia ada 18 pilihan warna. Kalau dulu dia ada satu warna je, so kira seronok lah kan, kita boleh ubah warna-warna tu ikut warna yang kita suka. Dan kemudian yang kedua, dia ada fungsi tracking yang baru, iaitu 24-hour monitoring of physical and mental condition, yang mana untuk fungsi ni, untuk setiap setengah jam, jam tangan pintar ni dia akan measure kita punya kadar mental fatigue and energy level untuk badan kita. So yang untuk fungsi ni pun aku tak tahulah kan, sama ada dia bagus ke tak kan, sebab kadang-kadang tu dia tunjuk kat aku yang aku punya energy kat badan tu macam kurang kan. So dia macam placebo effect lah kan. Bila kita tengok kat situ tu dia lemah, automatik dandan lah masa tu badan kita pun jadi lemah kan. So mungkin kat sini untuk aku fungsi ni dia tak berapa banyak sangat bagi manfaat, tapi mungkin ada antara korang yang rasa fungsi ni best and mungkin sesuai untuk kegunaan korang. And dua fungsi tu je lah yang barulah yang aku rasa berbeza, yang membuatkan TicWatch Pro 3 Ultra GPS ni berbeza dengan model yang terdahulu. Kalau nak cerita benda-benda yang lain, semua lebih kurang sama kan. Dia punya battery life pun sama je kan. Kalau korang pakai boleh guna dalam 3-4 hari. Dan kemudian dia punya app companion dia pun sama, dia punya performance GPS dia pun sama juga. So basically aku rasa sebenarnya TicWatch 3 Pro Ultra GPS ni dia patut panggil TicWatch Pro 3S tau. Sebab dia punya upgrade dia tu memang very minor. So dekat sini aku memang agak pelik lah kan, kenapa TicWatch buat macam ni kan. Kenapa dia bagi update yang very minor macam ni? Kalau let's say lah kan, dia orang ada upgrade lah kan, dia orang bagi TicWatch Pro 3 Ultra GPS ni fungsi wireless charging ke, then aku rasa okey lah kan. Adalah benda something yang very different kalau nak bandingkan dengan model yang terdahulu. Jadi apa yang aku nampak, kalau korang minat dengan TicWatch Pro 3 punya series ni, kalau korang ni jenis suka smartphone yang rugged, korang pun jenis lasak, jenis memang tak duduk diam kan, masuk hutan lah apa benda tu semua, then baru kat sini aku rasa aku boleh sarankan lah untuk korang go for TicWatch 3 Pro Ultra GPS ni. Tapi kalau korang tak perlukan fungsi yang rugged tu semua, aku rasa tak perlu pun korang beli jam ni kan. Lebih baik korang save duit korang tu, korang beli je TicWatch Pro 3 GPS tu. Sebab satu, fungsi dia memang sebiji sama macam aku cerita tadi, and then kemudian yang kedua, harga jualan dia lebih murah. So bila lebih murah, lebih jimat lah kan. Dah lah jimat, dapat benda yang lebih kurang sama. Kira win-win lah kat situ. Jadi habis kita bercerita berkenaan dengan TicWatch Pro 3 Ultra GPS ni,
sekarang kita nak pergi ke jam yang berikutnya, iaitu TicWatch GTH. Jadi untuk TicWatch GTH ni, dekat sini bagi aku jam ni memang agak interesting lah kan. Bukan sebab dia punya design bentuk dia tu macam Apple Watch kan, tapi sebab harga jualan dia. Harga jualan dia memang jauh lagi murah daripada TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Jadi kalau macam TicWatch Pro 3 Ultra GPS tadi, itu adalah merupakan sebuah smartwatch kan, sebab dia pakai Wear OS tu semua. Tapi untuk TicWatch GTH ni, dia adalah merupakan smart fitness tracker. So untuk dia punya operating system dia tu, dia menggunakan OS yang lebih basic. Dia lebih simple lah. Yang mana untuk OS dia ni, korang tak boleh nak download third party app ke, Google Assistant tu semua memang dia tak ada. Tapi korang still boleh lah kan, buat benda-benda basic. Contohnya macam dapat tengok notification, korang boleh control lagu, pasang timer, tengok cuaca. And feature-feature basic ni pun bagi aku overall memang cukup baik lah fungsi dia tu. Cuma dari segi paparan notification tu, bagi aku memang aku kurang berkenan lah dengan font dia ni kan. So tu satulah. And then kemudian yang kedua, tak banyak word lah yang dia mampu paparkan. So end up korang akan keluarkan juga korang punya phone tu untuk baca notification tu. Lain-lain fungsi dia semua lebih kurang sama je macam jam tangan fitness tracker yang lain. Contohnya macam dia boleh baca korang punya step seharian korang. And then kemudian dia boleh baca kadar tidur kita. Lepas tu dia pun ada 14 jenis workout yang korang boleh gunakan. Dia juga boleh baca kadar oksigen dalam darah. Dan last sekali, antara feature utama dan unik yang ada dekat TicWatch GTH ni adalah dia boleh baca suhu kulit kita throughout sepanjang hari. So kalau macam badan kita suhu naik kan, dekat belakang ni dia ada sensor. So bila dia detect je suhu badan kita panas tu, dia akan bagi tahu lah yang mana suhu badan kita tak normal lah. So maknanya kita demam lah kan. And bacaan suhu dia ni so far bagi aku memang tepat. Ada lebih kurang sama tepat je dengan tempat baca suhu yang kat telinga tu kan. So kira aku okey lah kat situ. Untuk kekurangan dia pula bagi aku ada satu je, iaitu jam tangan ni, TicWatch GTH ni dia tak ada GPS. So ini mana kalau korang nak gunakan jam tangan ni untuk pergi jogging outdoor ke ataupun naik basikal outdoor ke, dia akan gunakan GPS pada korang punya smartphone. So maknanya kena bawa jugalah smartphone tu ke hulu ke hilir. So overall aku rasa jam tangan TicWatch GTH ni memang okey. Design dia pun memang cukup minimalis. Size screen dia ni adalah 1.55 inci TFT display dengan smooth curve dekat atas permukaan dia ni. Dan kemudian dia punya silicone band dia ni pun memang selesa lah untuk digunakan. Ringan pun ringan, waterproof 5 ATM lagi. Dan bateri dia ni pun sekali cas boleh pakai sampai 10 hari. Memang lama. Yang kurangnya untuk design dia ni aku rasa adalah dia punya strap ni lah kan. Dia punya size dia adalah 20mm je. So bila pakai dekat tangan tu dia rasa kecil sikit lah kan. Dia tak rasa besar sangat lah dia punya strap dia ni. Kalau dia bagi 22mm aku rasa memang best. Tapi aku rasa benda ni normal kot. Memang kebanyakan fitness tracker yang price range macam ni dia akan datangkan dengan size strap 20mm. Jadi kalau korang berminat dengan TicWatch ni, TicWatch Pro 3 Ultra GPS ni dijual pada tanda harga jualan rasmi RM1,399. Manakala TicWatch GTH ni dia dijual pada tanda harga jualan rasmi RM229 sahaja. Macam biasa, aku akan letak link pembelian untuk kedua-dua jam ni dekat dalam description box di bawah. Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.